Selepas mengkaji beberapa draft wildcard cadangan YouTuber ternama, rakan FPL hadir dengan cadangan draft wildcard terkini. Dengan kata itu, mari kita lihat fokus wildcard Game Week 24. Hugo Lloris menjadi pilihan penjaga gol yang pertama. Ramai yang lebih gemarkan David De Gea sebagai pilihan penjaga gol premium. Namun, Spurs yang bakal mendapat 3 perlawanan double game week pada masa akan datang membuatkan penjaga gol Perancis ini menjadi pilihan. Robert Sanchez pilihan penjaga gol yang kedua dengan harga 4.6 juta pound sahaja. Sanchez dijangka bakal mendapat rangkaian double game week pada masa akan datang kerana agak banyak juga perlawanan Brighton yang ditunda disebabkan pandemik COVID-19 pada tahun lepas. Lucas Digne menjadi pertahanan pilihan yang pertama. Selepas penampilan bersama Villa beberapa game week lepas, Digne bakal memberikan anda mata umpanan gol dan mata tanpa bolos terutama untuk 3 game week mendatang. Pengambil sepakan bola mati bahagian kanan pasukan Villa ini adalah pelaburan bersifat jangka panjang. Ryan Aït-Nouri menjadi calon pertahanan seterusnya. Wolves hanya melepaskan 16 gol sahaja sepanjang 23 game week. Wolves juga mencatatkan 8 rekod tanpa bolos, hanya kurang 4 berbanding pendahulu liga Manchester City. Joao Cancelo menjadi pilihan pertahanan wildcard rakan FPL seterusnya. Mencatatkan 12 rekod tanpa bolos setakat ini, pemilikan Cancelo bukan sahaja bergantung kepada mata tanpa bolos, tetapi stat serangan beliau juga sangat memberangsangkan. Pertahanan England ini menjadi pilihan seterusnya. Trent mempunyai pemilikan melebihi 45% komuniti FPL. TAA dijangka disaing hebat oleh rakan sepasukan Andrew Robertson. Persoalannya, yang mana satu pilihan anda? Dengan harga 4.5 juta pound sahaja, Diogo Dalot melengkapkan pertahanan wildcard kali ini. Pemilihan Dalot adalah sebagai pemudah bajet pasukan dan juga untuk cover up mata tanpa bolos David De Gea. Persoalannya, adakah tempat beliau di dalam kesebelasan utama United terjamin? Jarrod Bowen menjadi calon perancang kali ini. Merekodkan 12 umpanan gol dan menjaringkan 6 gol untuk The Hammers. Menghadapi game week mendatang tanpa beliau agak sukar diterima akal. Menjadi fokus setiap serangan West Ham melayakkan beliau di dalam pasukan wildcard kali ini. Perancang dari Portugal ini menjadi calon seterusnya. Mempunyai jadual mudah untuk 5 game week mendatang. Bruno dijangka akan memonopoli mata serangan dari pasukan United. Ditambah pula, The Red Devils bakal mendapat double game week pada game week 25. Kevin De Bruyne menjadi calon seterusnya. Memandangkan jadual perlawanan City yang agak menarik untuk 2 game week mendatang, aset serangan mereka harus anda miliki. Pakar FPL juga mencadangkan sekiranya anda kurang berkemampuan dari segi dana, dapatkan Phil Foden sebagai ganti. Anthony Elanga dipilih sebagai perancang pilihan wildcard kali ini. Menjadi kesebelasan utama secara konsisten di bawah kendalian Rangnick, Elanga mungkin permata yang hilang yang dicari-cari musim ini. Dengan harga mampu milih, adakah anda juga setuju dengan pilihan ini? Emi Buendia menjadi perancang wildcard rakan FPL yang terakhir. Setelah kehadiran Coutinho, Buendia tampak lebih menyerang berbanding sebelum ini. Stats penglibatan gol Buendia direkodkan semakin baik. Adakah kita terlepas pandang pemain ini? Odsonne Edouard menjadi calon penyerang kali ini. Beberapa pakar FPL berpandangan sudah masa untuk beralih kepada penyerang seperti Watkins ataupun Weghorst dari Burnley. Penyerang premium tampak tidak membawa keuntungan yang lumayan kepada pengurus setakat ini. Apa pandangan anda? Ollie Watkins menjadi penyerang pilihan seterusnya. Menjaringkan 1 gol di dalam perlawanan persahabatan pintu belakang Villa baru-baru ini telah membuatkan pemilihan pemain ini lebih meyakinkan. Lebih-lebih lagi, Watkins dilihat penyerang kegemaran Steven Gerrard. Armando Broja melengkapkan kota penyerang kali ini. Dengan harga 5.2 juta pound sahaja, Broja dilihat sangat mampu milih. Ditambah pula, Southampton juga mempunyai jadual perlawanan yang perlu disusun semula untuk double game week mendatang. Lengkap sudah pilihan pemain untuk wildcard game week 24. Namun diingatkan, pemilihan pemain ini dibuat tanpa mengambil kira sekiranya terdapat tambahan jadual double game week pada masa akan datang.
Mari kita lihat bagaimana pemilihan pemain kesebelasan utama sehingga Game Week 26. Berikut ialah pemain kesebelasan utama untuk Game Week 24. Formasi yang dicadangkan ialah 3-5-2. Disebabkan penggunaan wildcard, kota perpindahan adalah tanpa had. Penjaga gol utama ialah Hugo Lloris dan kapten pada minggu ini ialah KDB, manakala naib kapten ialah Jarrod Bowen. Untuk Game Week 25, terdapat beberapa pemain wildcard ini yang mendapat double Game Week. Sanchez, Bruno, Elanga dan Dalot antara yang bertuah. Formasi yang dicadangkan ialah 4-5-1, di mana Edward sebagai penyerang tunggal pasukan. Menurunkan Watkins sebagai penyerang tunggal juga mungkin boleh membuahkan hasil. Kapten pasukan pilihan ialah Bruno dan naib kapten ialah KDB. Perpindahan percuma akan disimpan pada Game Week ini untuk persediaan perpindahan Game Week 26. Bagi Game Week 26, dua perpindahan percuma dapat dikumpulkan. Formasi cadangan ialah 4-5-1. Untuk kapten dan naib kapten pasukan bergantung kepada perpindahan yang dibuat pada Game Week ini. Sekiranya tidak inginkan rombakan secara besar-besaran, hanya lakukan perpindahan KDB ke Mohamed Salah dan akan berbaki satu perpindahan percuma pada minggu tersebut. Pemilikan Salah pada minggu ini dijangka akan meningkat kerana Liverpool mendapat double game week menentang lawan mudah Norwich dan Leeds United di Anfield. Menarik bukan? Tetapi jika anda ingin menggunakan kedua-dua perpindahan percuma tersebut, anda perlu korbankan Bruno dan KDB kerana kekangan bajet, serta membawa masuk Salah dan Heung-min Son untuk memaksimalkan pemain double game week pada minggu ini. Setelah dua perpindahan tersebut dibuat, maka pasukan game week 26 anda ialah seperti berikut. Pilihan di tangan anda. Jangan tersilap langkah, buruk padanya. Bijak memilih, menang memakai. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.